Assalamualaikum, salam sejahtera. Bertemu kembali di dalam MI Channel. Seperti biasa, anda bersama saya, Encik Muhammad Azhiruddin bin Syahudin, pensyarah di Jabatan Kejuruteraan Elektrik Politeknik Port Dickson. Okey, episod ke-6 saya dah sentuh berkenaan dengan jenis-jenis pendawaian elektrik yang biasanya kita lakukan ataupun yang terdapat di dalam pemasangan pendawaian elektrik sama ada pengguna domestik ataupun pengguna komersial. So, untuk konten kali ini, kalau anda perhatikan pada tajuk di situ adalah pendawaian elektrik. Akan tetapi, penekanan untuk konten kali ini akan diberikan kepada jenis pendawaian bagi litar lampu dan juga litar soket. Okey, kita akan tengok dua jenis litar ini. Sebelum saya pergi lebih lanjut berkenaan dengan apa itu litar lampu, apa itu litar soket, kita tengok kepada peraturan IEE. IEE ini merupakan singkatan bagi Institution of Electrical Engineering, di mana organisasi profesional yang berasal daripada British ini pada asalnya merangkumi beberapa bidang, iaitu bidang elektronik, elektrik, pembuatan dan teknologi maklumat. Walaupun begitu, penekanan adalah diberikan kepada bidang kejuruteraan elektrik. Ia ditubuhkan pada tahun 1871, akan tetapi pada masa tersebut ia dikenali sebagai Persatuan Jurutera Telegraf. Pada 2006, IEE telah bergerak sebagai satu badan yang bebas dan menjadi sebahagian daripada Institution of Engineering and Technology. Seperti yang telah saya terangkan awal tadi, konten kali ini saya akan pergi kepada apa itu litar lampu dan apa itu litar soket. Yang pertama ni kita akan tengok kepada litar soket. Ia adalah berpandu kepada BS 1363 dan terdiri kepada dua jenis litar lagi, iaitu litar jejari dan litar gelang. Jika anda perhatikan, pada litar jejari, ada peraturan IEE ke-16 menetapkan bilangan soket alur keluar. SAK itu adalah soket alur keluar. Adalah bergantung kepada keluasan lantai, sesuatu bilik, daripada itu saiz pengalih dan kadar perlindungan. Bukan itu saja, bagi litar jejari ini, ia dikawal oleh alat perlindungan sama ada fuse ataupun MCB. Dan kepada pelajar-pelajar saya, kalau anda perhatikan, ada amali yang dilakukan, kita menggunakan MCB sebagai kita punya perlindungan. Cara kabel yang digunakan ialah kabel jenis tembaga bersalut PVC dan saiz kabel adalah tidak kurang daripada 2.5. Kita tengok pada litar gelung. Dalam peraturan IEE telah menetapkan litar gelang atau litar gelung hanya boleh dipasang pada kawasan tidak melebihi 100 meter persegi. Kelebihan pada litar gelung ini adalah bilangan soket yang boleh dipasang pada litar gelung ataupun gelang tiada had yang ditetapkan. Walau bagaimanapun, jumlah arus hendaklah tidak melebihi kadar arus fuse yang mengawal litar berkenaan. Jumlah spur ataupun tolo bagi litar gelung adalah tidak melebihi bilangan soket. So, kita tengok kepada gambar rajah yang terdapat pada paparan ini. Pada gambar rajah nombor 7 adalah merupakan bagaimana sambungan yang hanya melibatkan satu soket alur keluar. Kalau anda perhatikan pada nombor 8 tu adalah soket alur keluar yang disambung secara radial ataupun jejari. Kerana kalau anda perhatikan, sambungannya adalah secara satu hala. Dia tidak berpatah balik. Daripada soket yang kedua ni, kalau yang saya tandakan ni, yang kedua ni, dia tidak akan patah balik kepada punca. Ini katakan radial, dia satu hala je, straight saja. Kelebihan untuk satu hala ni, dia jimat lah sebab kabel kita gunakan tak panjang. Akan tetapi, sekiranya soket yang depan tu, yang saya bulatkan tu, yang depan tu, mengalami masalah ataupun rosak, jadi secara langsung soket yang kedua pun tidak dapat digunakan walaupun tidak mengalami kerosakan sebab laluannya telah terputus. Dan jika anda perhatikan pada nombor 9 tersebut adalah merupakan soket alur keluar disambung secara litar gelang. Dan kalau anda perhatikan pada sambungan tersebut, dia akan berpatah balik. Okey, kabel tersebut akan melalui yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Dan kalau anda perhatikan, kalau yang pada nombor 8 hanya mati kat situ, tapi nombor 9 ni anda perhatikan pada soket yang berikutnya dan dia akan seterus pada hingga soket yang terakhir. Dan kabel tersebut tak akan mati situ, dia akan kembali semula kepada punca. Berbeza banding pada radial, dia hanya satu hala. Dan untuk gelang ataupun gelung, dia akan berpatah balik kepada punca kabel. Faham So, kita tengok kepada litar pendawaian bagi litar lampu. Bagi peraturan IEE telah menetapkan litar yang dikawal oleh satu alat pelindung mestilah tidak melebihi daripada 100 watt. Satu lampu adalah berkadaran 100 watt. Setiap satu lampu tidak melebihi daripada 10 poin ataupun punca lampu yang digunakan. Kabel yang digunakan adalah kabel jenis kuprum bersalut PVC. Tersilap situ, PVK boleh saya tulis. Dan saiz minimum yang digunakan mestilah tidak kurang daripada 1.5.
Dan untuk perhatian anda semua, terutama pelajar-pelajar saya, di industri berasanya kuasa sebuah lampu adalah berbeza. Contohnya 300 watt, 500 watt dan 1000 watt. Bergantung kepada luas kawasan yang perlu dicerahkan bagi lampu tersebut. Litar ini boleh dikawal oleh fuse dengan kadar 15 ampere. Saiz kabel yang digunakan bagi industri, ini industri bukan komersial. Yang 1.5 tadi adalah komersial. Mestilah tidak kurang daripada 2.5. Apa perbezaan 1.5 adalah untuk pengguna domestik dan 2.5 adalah pengguna komersial, disebabkan oleh jumlah kuasa bagi lampu yang digunakan adalah pada nilai yang besar, iaitu 300, 500 dan 1000 watt. Berbanding untuk pengguna domestik hanya menggunakan 100 watt sahaja. Jika anda perhatikan sini, ini merupakan pemasangan bagi lampu penafloor yang lama lah. Kalau LED dia lebih mudah untuk kita pasang. Kabel live akan disambungkan kepada masukan pada kita punya cok pembalas. Dan keluaran dia akan disambungkan pada lampu penafloor kita. Manakala untuk sumber neutral akan disambungkan kepada lampu Kalimantan. Beza dengan lampu LED, kita ada starter juga di sini. Untuk LED dia tak ada balas, tak ada choke dan tak ada starter. Tapi untuk lampu yang lama dia ada starter. Perbezaan untuk LED dan penafloor yang balas. Tapi lebih mudah, kebanyakan rumah pun sekarang banyak menggunakan lampu LED sebab mudah untuk dipasang, tak berat. Dan maintenance dia pun tidak perlu ditukar terlalu kerap. Kerana jangka hayat lampu LED ni lebih lama berbanding daripada lampu Kalimantan yang menggunakan cok kata ini. Ini merupakan pelan penawaian rumah yang terdapat pun yang biasa digunakan bagi kediaman domestik. Hanya untuk subjek AutoCAD anda ada belajar juga berkenaan dengan kisah kejuruteraan ni lah. So saya harap anda jelas dan faham berkenaan dengan dua jenis litar, iaitu bagi litar soket dan litar lampu. Dan untuk litar soket kita ada dua, iaitu litar jejari dan litar gelung. So setiap satu ni ada kebaikan dan keburukan dia. Tapi pada kebiasaannya kita gunakan litar gelung, walaupun kos dia agak sedikit tinggi sebab menggunakan kabel yang lebih, akan tetapi sekiranya berlaku kerosakan pada satu soket, dia tidak memberi kesan pada soket-soket yang lain. Itu saja untuk konten saya kali ini. Lebih ringkas sebab saya pecahkan sikit daripada jenis-jenis penawaian. Kalau ikutkan apa yang nak saya terangkan ni termasuk dalam jenis-jenis penawaian. Sekiranya saya gabungkan dengan episod yang ke-6, video tersebut akan memakan masa lebih daripada 35 minit atau 40 minit. Jadi lebih panjang. So seperti biasa, pada pelajar-pelajar saya jangan lupa scan QR code ni. Kalau tak boleh scan QR code ni, link bagi Google Form untuk mengisi kehadiran anda, saya sertakan pada ruangan description di bawah. Dan peringatan kepada pelajar-pelajar saya, jangan lupa isi Google Form tersebut. Itu langkah pertama. Dan langkah yang kedua, seperti biasa, anda perlu berikan kesimpulan berkenaan dengan video pengajaran untuk episod yang ke-7 ni dengan minimum 20 patah perkataan. Saya beri penekanan kepada pelajar-pelajar saya untuk lakukan dua perkara ini bagi membuktikan kehadiran anda dalam video pengajaran yang saya lakukan. Dan saya tekankan sekali lagi, subjek ini tak ada peperiksaan akhir. Keseluruhan penilaian adalah berdasarkan kepada assessment dan saya mengambil kehadiran sebagai salah satu markah yang akan saya berikan di dalam markah assessment. Saya harap pelajar dapat melakukan dua perkara ini. Lain pada pelajar saya, sekiranya yang menonton ni ada di kalangan daripada pelajar politeknik lain ataupun institusi pendidikan lain, boleh juga scan QR code ataupun klik link pada di bawah untuk jawab soalan-soalan yang saya sertakan di dalam Google Form. Okey? So, itu saja untuk konten kali ini. Mudah saja, pendek saja, ringkas. Saya beri penekanan berkenaan dengan 2 litar. Saya telah nyatakan tadi. So, seperti biasa, pada mereka yang dah subscribe, like, share video saya, terima kasih saya ucapkan. Dan kepada mereka yang belum lagi subscribe, jangan lupa like, subscribe, tekan butang loceng tu. Sebab bila anda tekan butang loceng, anda akan dapat notifikasi terkini berkenaan dengan video-video pengajaran yang saya akan upload di dalam MI channel ini. Selain daripada itu, jika tidak keberatan untuk share video saya ini dalam mana-mana portal media sosial yang anda gunakan. Pada mereka yang belum subscribe, saya harap dapat klik je button subscribe itu. Bukan susah pun, tak bayar pun. Anda klik aja. Free je button subscribe tu untuk anda klik. Okay? So, support saya sikit untuk belanja subscribe satu. Okay? So, semoga kita bertemu lagi dalam konten-konten yang akan datang yang akan diupload dari semasa ke semasa. Sekian daripada saya. Assalamualaikum. Jumpa lagi.